apabila telah mencapai zon yang tertentu melalui ijtihad, diamalkan zon tersebut. Satu lagi, bagaimana kalau perihal air itu diberitahu oleh orang lain, orang lain yang memberitahu air ini sebenarnya yang suci, bukan yang ini. Sekarang ni sandaran kita dalam menggunakan air ini berpegang pada kata orang, berpegang pada kata orang. Adakah boleh ataupun adakah mesti kalau satu orang bagi tahu bekas inilah sebenarnya yang najis, yang ini suci misalnya. Jadi adakah wajib kita berpegang dengan apa yang dia bagi tahu ataupun kita masih boleh lagi ijtihad? Masalah ni, masalah al-i'timad biqaulil ghair ni, bukan sahaja dipraktikkan dalam bab air. Nanti contohnya kita semayang, selepas kita solat ada orang bagi tahu kita sebenarnya semayang 3 rakaat. Faham? Contoh. Ataupun kita semayang ni sebenarnya ternampak aurat. Lepas semayang ni dia bagi tahu. Kita wajib terima tak apa yang dia cakap? Kalau kita wajib, maknanya kena ulang balik semayang. Kalau tak wajib terima, tak perlu ulang balik semayang. Jadi berpegang dengan apa yang orang cakap ni salah satu daripada sumber juga. Sumber, itulah sumber riwayat. Apa maksud riwayat? Dia pegang apa yang orang cakap, dan dia sendiri tak nampak, tapi dia pegang pada orang yang cakap. Sebab itu maksud daripada apa? Maksud daripada riwayat ni apa? Mutawatir. Yang mana dia berakhir kepada apa? Berakhir kepada matlubin hissi. Benar ya apa? Dia mesti berakhir kepada matlubin hissi, bukan i'tiqadi. Bukan i'tiqadi, tapi hissi. Antara ijtihad dengan pegang dengan apa yang orang cakap, yang mana satu lagi tinggi? Faham? Tadi sebelum ni kan kita ada bincangkan tentang masalah taklid. Seminit lebih. Di sini keterangan dia. Kalau taklid, dia lain daripada yang sekarang ni kita bincangkan. Taklid ni saya dah terangkan baru ni. Kita ikut orang, kita ikut perkataan orang yang perkataan itu diasaskan oleh ijtihad. Itu namanya taklid. Faham? Kalau satu orang bagi tahu yang bekas ini najis, dia bagi tahu sebab dia nampak, itu tak panggil taklid. Faham? Itu dia tak dipanggil taklid. Itu dipanggil akhdhu qawlu siqatin an musyahadah. Dia beza tu, an ijtihad dengan an musyahadah. Jadi bila dia an musyahadah, maqam dia lagi tinggi daripada ijtihad itu sendiri. Faham? Maqam dia lagi tinggi daripada ijtihad itu sendiri. Faham? Dia jangan tertukar masalah ni dengan taklid. Taklid, kita ikut ijtihad orang.
Yang ni kita bukan kita ikut ijtihad orang. Dia bagi tahu dia nampak. Maka nak terima tak terima apa yang dia cakap bergantung kepada dia ni orang boleh percaya ke tak boleh percaya. Di situlah. Kalau dia orang boleh percaya, kita wajib terima. Faham? Kita wajib terima. Baca lagi sekali. Walau akhbara bi tanajjusihi ai al-ma'i maqbulur riwayati. Maqbulur riwayah. Orang itu mesti sifat dia maqbulu ar-riwayah. Dia ada dua, satu maqbulus syahadah, satu lagi maqbulur riwayah. Yang disyaratkan adalah maqbulus riwayah. Maqbulur riwayah dengan maqbulus syahadah, yang mana lagi tinggi? Syahadah, ataupun dipanggil adlus syahadah. Tidak disyaratkan sampai yang bagi tahu tu mesti maqbul syarat, itu tinggi sangat syarat. Memadai maqbulur riwayah. Apakah syarat menerima dalam riwayat? Kita belajar dalam mustalah hadis misalnya. Syarat nak menerima dalam riwayat ni, dia tak ada syarat orang itu mesti merdeka, tak ada. Orang itu mesti dah baligh, tak ada. Dia mesti lelaki ke. Tapi kalau syahadah, ada setengah kes mesti lelaki, ada setengah kes, bukan setengah kes lah, semua kes mesti merdeka, semua kes mesti dah baligh. Faham? Jadi kalau budak-budak punya khabar, kalau perempuan punya khabar diterima, hamba punya khabar hadis diterima. Okey? Ada pendapat yang mutamat. Baca? Kal abdi wal mar'ati. Nampak? Dia bagi contoh pun dah faham dah. Kal abdi wal mar'ati. Kemudian Ikhtilafi sabi. Wa bayyana as-sababa fi tanajjusi. Sabi tak diterima dalam riwayat. Muktamad tak diterima. Okey. Sabi tak diterima. Lagi? Wa bayyana as-sababa fi tanajjusihi. Wa bayyana as-sababa fi tanajjusihi. Dan dia menerangkan sebab. Ni dah sama macam ilmu jarah ta'dil. Dia panggil apa? Jarah apa dia panggil apa? Jarah mutlak. Jarah mubaham, jarah mufassar. Dalam bab ini dia kata dia mesti terangkan sebab. Wa bayyana as-sababa. Tapi yang wa bayyana as-sababa ni kalau baca Wa bayyana as-sababa fi tanajjusihi ka wulu'i kalbi. dia bagi tahu ni air ni najis ni. Sebabnya dia bagi tahu sebab. Contohnya anjing jilat. Kemudian Au kana faqihan fi babi tanajjusil ma'i. Au kana faqihan fi tanajjusil ma', faqih muwafiq syarat dia. Maksudnya kalau yang bagi tahu itu bukan faqih, syarat kita boleh terima ataupun kena terima dia punya bagi tahu itu, dia bagi tahu sebab. Ni najis ni sebab anjing jilat contoh. Tapi kalau dia ni faqih, untuk terima dia punya pengkhabaran itu tidak perlu dia sertakan penyataan sebab. Dengan syarat dia itu muwafiq. Muwafiq tu maksudnya muwafiq dengan mazhab kita. Faqihan muwafiqan. Bukan dia tu faqih tapi mazhab Hanafi. Yang tu dia mesti nyatakan sebab. Barulah kita ni boleh terima ataupun mesti terima khabar daripada dia. Kemudian muwafiqan lil mukhbari fi madhhabihi fi dhalika i'tamadahu. I'tamadahu wujuban. Jadi apa? Wujuban. Tulislah. I'tamadahu dalam syarah ada tulis. Tak ada, tambah wujuban. Kemudian min ghairi tabyinin lis-sababi. Tanpa perlu dia nyatakan sebab. Kemudian Yakhilafi ghairi faqihi aw al-faqihi al-mukhalifin. Fala ya'taminuhu min ghairi tabyini as-sababi. Okey. Seterusnya ihtimali ayyukhbira bi tanajjusi ma lam yatanajjas indal mukhbari. Lagi? Faham tak dia punya? Kalau kita nak bahagikan, kita bahagikan kepada berapa? Pertama, kalau kita nak buat rajah, masalah apa? Iktimad dengan qaul ghair.
Bukan qaul lah, khabar. Iktimad dengan khabar daripada seseorang, orang lain. Masalah taklid ni dia panggil i'timad qaulil ghair ataupun i'timad ijtihad ghair. Yang ini dipanggil i'timad dengan khabar. Orang bagi tahu. Jadi bila sebut je dia bagi tahu tu, syarat dia yang paling basic sekali dia tengok. Faham? An musyahadah. An iyan, an musyahadah. Jadi orang yang bagi tahu kat kita ni ada dua jenis. Kita bahagikan dulu, pecah dia punya rajah dia. Pertama, dia ni adalah ghairu maqbulir riwayah. Yang kedua, maqbulur riwayah. Kalau yang bagi tahu kat kita itu ghairu maqbulir riwayah, maka kita tolak awal lagi lah. Maknanya tak perlulah kita nak iktimad, ataupun tak wajiblah kita iktimad atas apa yang dia bagi tahu. Yang kedua, dia adalah maqbulur riwayah. Orang yang mana diterima riwayat dia. Orang yang diterima riwayat dia ini kita bahagikan kepada apa? Kita bahagikan kepada faqih, ghairu faqih. Faham? Faqih, ghairu faqih. Kemudian faqih pula dibahagi kepada dua. Muwafiq, mukhalif. Faqih pula dibahagikan kepada dua. Muwafiq, mukhalif. Kita dah dapat 3 pecahan. Jadi kalau faqih muwafiq, i'tamadahu min ghairi tabyinis sababi. Kita iktimad, wajib iktimad atas dia tanpa dia menyatakan sebab. Kalau dia faqih mukhalif, i'tamadahu bitabyinis sabab, dengan dia menyatakan sebab. Faham? Kalau dia ni ghairu faqih, i'tamadahu bitabyinis sabab juga. Maka terhasillah apa? Terhasillah rajah berkaitan dengan masalah ini. Faham? Masalah ini bukan kita bawa dalam semua masalah. Tak. Setakat yang kita belajar sahaja. Sebab nanti ada masalah lain, dia ada tafsir lain. Setakat yang kita belajar, maksudnya bab air ni begitulah dia punya tarjihnya. Dan kita dah dapat faham kenapa dalam 2 kes kita tak wajib iktimad atas apa yang dia cakap, melainkan dia menyatakan sebab. Sebab apa? Kalau dia ni faqih mukhalif, maksudnya dia mazhab Hanafi. Dia beritahu air ni najis. Mungkin dia bagi tahu tu berdasarkan mazhab dia, bukan mazhab kita. Jadi kita nak dengar juga kenapa dia kata air tu najis. Dia kata sebab kucing jilat contohnya, ataupun sebab ada harimau jilat. Sabuk. Dia mazhab Hanafi lain. Faham? Jilatan kucing dia jadi masykuk apa? Syubhat ke apa? Jilatan binatang buah jadi boleh menajiskan. Mazhab Syafi'i tak. Faham tak? Jadi sebab tu kita kena tanya dia kenapa dia kata yang ini mutanajis. Kalau dia apa yang dia bagi tahu tu sama dengan mazhab Syafi'i, benda itu memang menajiskan, barulah kita iktimad dia. Faham tak? Sama juga yang orang yang tak faqih ni, lagilah. Dia kata air mutanajis. Jadi benda yang dia kata menajiskan air, bila kita dengar sebab dia, rupanya tidaklah. Tidaklah sampai boleh menajiskan air. Maka tanpa dengar sebab, tidak wajib kita iktimad atas apa yang dia nyatakan. Okey? Tafsir dia. Adapun orang yang mana ghairu maqbuli riwayah, contohnya fasik. Faham? Contohnya fasik. Jadi dia ghairu maqbulur riwayah. Boleh terima ke tak? Wajib terima ke tak? Tak wajib. Tapi ada tak tafsil macam dalam kitab, dalam bab tengok anak bulan? In waqa'a fil qalbi sidquhu. Ada? Dia fasik. Dia ni fasik. Tapi dia ni tak tipu kita lah. Dia memang fasik. Tapi dalam bab ni dia tak tipu kita. Kita kenal dia. Dia memang jenis duala ni. Tapi dalam bab yang dia bagi tahu ni, sebab kita biasa berurusan dengan dia, yang ni biasa dia tak tipu lah.
Adakah dalam surah itu kita wajib juga iktimad apa yang dia cakap? Ada tu lihat salah. In waqa'a fil qalbi sidquhu. Macam mana? قال ابن قاسم على المنهج لا يجب العمل بقولهما أي بقول الصبي والفاسق إلا لا يجب العمل بقولهما لو غنى صدقهما لأن خبرهما ساقط شرعا ثم قال وقد يقال ينبغي أن يؤثر كما أثر في وجوب الصوم إذا أخبره بالهلال فاسق أو صبي غنى صدقه انتهى عبارة الحلبي لا يعتمدهم ما لم يخبروا عن فعل أنفسهم وما لم يصدقهم وإلا اعتمد خبرهم. Ada khilaf lah. Ada khilaf. Siapa yang kata intimad tu? Halabi. أو أخبر كل عن فعل نفسه. Lagi? كقوله قلت في إناء. Ibn Hajar? فلا يكفي إخبار كافر وفاسق ومميز إلا إن بلغوا عدد التواتر أو أخبر كل عن فعله فيقبل. Nanti tengok dalam bagi kat saya kitab Bushra Al-Karim. Awal itu Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tidak diterima. Jadi kena tambah lagi lah dekat rajah tu. Ghairu maqbulur riwayah, tidak diterima riwayatnya illa. Faham? Jadi illa. Jadi rajah tu ghairu maqbulur riwayah lam yuqbalu illa fi salasati halat. Tidak diterima melainkan 3 keadaan. Pertama, bulughuhu haddat tawatur. Yang kedua, ikhbaruhu an nafsihi. Yang ketiga, wuku'u ataupun waqa'a fil qalbi sidquhu. Faham? 3. Ghairu maqbulur riwayah, khabarnya itu tidak diterima. Contohnya fasik, contohnya kafir kan contohnya. Kecuali dalam 3 keadaan. Walaupun dia ghairu maqbulur riwayah seperti fasik, kita akan terima. Iaitu keadaan pertama, bila bilangan yang fasik yang bagi tahu tu ramai sangat. Dia punya ramai dia sehingga apa? Mencapai had mutawatir. Yang pertama apa? Bulughu haddat tawatur. Kemudian yang kedua, ikhbaruhu an nafsihi. Yang kedua, dia bagi tahu tu khabar daripada ghairu maqbul riwayah tu tentang diri dia. Contohnya dia kata bekas ni najis ni sebab saya kencing kat sini. Dia bagi tahu bukan perbuatan benda lain ataupun orang lain, tapi perbuatan diri dia sendiri. Maka i'tamadahu wujuban. Yang ketiga ialah apabila apa? Apabila waqa'a fil qalbi sidqu. Kalau jatuh dalam hati kita dia ni benar. Macam saya sebut tadi lah, dia memang fasik, tapi dalam ni kita memang tak rasa dia akan tipu. Faham? Maka pada ketika itu, walaupun dia fasik, i'tamadahu wujuban. Khalas. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin illa dhahaban. Rozari Quran tu lepas asar. Lepas habis mayang. Siapa hari ni siapa? Wa yahillu, masalah bekas pula. Wasilah yang kedua, wasilatul wasilah yang kedua. Pertama ijtihad, yang kedua bekas. Wa yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin illa dhahaban wa fiddatan fayahrumu. Wa kadhat ifraduhu fil asahi. Tu matan dia. Baca. Wa yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin. Kemudian sama ada untuk bersuci ataupun selain bersuci. Contohnya makan, letak barang, semua sekali lah. Boleh menggunakan bekas. Boleh menggunakan bekas yang suci, sama ada untuk urusan bersuci ataupun selain daripadanya. Bikhilafin najasi. Bikhilafi al-ina'in najisi. Faham? Berbeza dengan bekas yang najis. Jadi najis yang dimasukkan kat sini najis ain. Bekas tu dibuat daripada najis ain. Contohnya bekas tu dibuat daripada tulang. Tulang yang najis. Jadi sebab itu kena hati-hati, sebahagian pinggan ni dibuat daripada tulang, bone. Tulang yang produk China tu. Jadi pinggan mangkuk tu buat daripada tulang. Hatta kalau dia tulang lembu pun dia najis kalau daripada China. Entah lagi kalau sebaliknya kan. Jadi kalau kita letak makanan atas dia, makanan kita jadi najis. Khusus makanan yang dimasukkan, maksudnya makanan yang basah, lembab, kan. Jadi pinggan itu akan menajiskan makanan kita. Jadi hukumnya apa? Haram lah. Kemudian jadi dia buat gerabah pula. Kirbah tu buat pakai kulit, tapi kulit tu daripada kulit yang najis.
Dia buang air dalam tu, air jadi najis. Kecuali kalau qirbah itu besar dia lebih daripada 2 kolah. Contohnya dia buat kolah buat daripada kulit. Besar dia melebihi 200 liter. Maksudnya melebihi 2 kolah. Dan bubuh air penuh. Maka air dalam kolah tu najis tak? Air dalam kolah tu najis tak? Tak najis. Kecuali bila air tu berkurangan daripada 2 kolah, air tu jadi najis. Tambah lagi bagi jadi 2 kolah, dia kembali menjadi mutlak. Itu masalah najis. Tapi menggunakan benda najis ni hukumnya haram. Faham tak? Menggunakan benda yang najis ni tak boleh. Walaupun air tu tak mentah najis, tapi syariat tak bagi kita menggunakan benda-benda yang najis ni tanpa perlu. Dia ada bab dia nanti. Contohnya menyalakan pelita menggunakan minyak. Minyak tu buat daripada lemak najis. Contohnya lagi membaja pokok menggunakan najis. Dia ada yang surah boleh, ada surah tak boleh. Faham? Kalau baja pokok boleh, walaupun kita terpaksa berlumur dengan najis sebab tangan pegang apa semua kan. Ataupun membuat kayu api pakai tahi, macam orang India selalu buat, tahi lembu. Dia buat rotinan dan dia tampal kat dinding. Orang India biasa. Dia jumpa kan, dia kumpul tahi lembu. Perempuan dia lah selalu buat kerja tu. Dia buat bulat-bulat, dia tampal kat dinding sampai kering, jadi bulat, simpan. Dia masa nak masak, bakar. Faham? So dia punya kayu api tu gas. Sebab tahi ni ada gas, jadi bagus, api dia bagus, rasa pun sedap. Lagi lagi. Oh, jadi berdasarkan ibarat ni, kalau pakai mafhum mukhalafah dia, kalau gunakan bekas yang najis tapi letak air yang lebih 2 kolah ataupun 2 kolah dan lebih, ma'id tak adalah. So ma'id dia 2 kolah ke kurang 2 kolah sama je, maka hukumnya tidak haram. Kalau berdasarkan mafhum mukhalafah daripada ibarat apa, sebab kan, sebabnya apa, haramlah menggunakannya pada apa, ma'in qalilin atau ma'in. Tapi makruh. Dalam Tuhfah sebut, kalau kita guna bekas tu yang dia 2 kolah, memang air tak jadi najis, apakah hukum dia? Makruh. Tak haram tapi makruh. Kalau air tu kurang 2 kolah, perbuatan tu adalah haram. Faham? Haram kan? Kalau kurang 2 kolah haram. Sebab apa? Dia idha'atul mal. Dia menyebabkan air itu jadi najis, rosakkan air. Kemudian illa dhahaban wa fiddatan. Jadi illa ni dia adalah mustathna daripada kenyataan tadi. Boleh, harus menggunakan bekas yang material dia suci, kecuali dia kecuali kat situ. Maksudnya ada surah yang mana material bekas itu suci tetapi haram juga guna. 2. Pertama emas, kedua perak. Jadi emas dan perak ni suci. Tadi sebut kalau suci boleh guna kan? Kecuali. Faham? Itu kecuali tu. Kecuali kalau materialnya emas dan perak, maka apa? Kalau halal tadi, sekarang haram. Baca. Semua laki baik, perempuan baik. Sallallahu alaihi wasallam dalil. Tengok. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi. Wala ta'kulu fi sihafiha atau sihafihima. Ini lafaznya. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihabiha fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Riwayat lain,
Kerana emas perak ni untuk mereka orang bukan Islam di dunia, dan untuk kamu nanti kelak dalam syurga akhirat. Kemudian okey. Di sini saya fikir ini kali yang pertama. Dan bila kita membicarakan hukum ni, kita sebut gini, haram minum dan makan daripada bekas emas dan perak. Hukum ini sabit dengan nas. Haram menggunakan peralatan berasaskan emas dan perak. Ini adalah kias. Faham? Sebab itu ada mazhab yang menhadkan pengharaman guna emas perak ni pada pinggan mangkuk sahaja. Kalau dia pakai kunci emas ke, kalau dia pakai pen emas ke, mikrofon emas ke, handphone emas ke, boleh. Faham tak? Jadi kita dah faham sebab apa? Sebab mereka tak qail dengan kias. Tak qail dengan kias. Sebab itu bab inak ni memang dia punya terjemahannya bekas. Tetapi kita umumkan lagi perkataan ni, perbahasan ni kita guna perkataan perkakas. Faham? Perkakas. Sebarang perkakas. Maksudnya alat lah. Sebarang alat berasaskan emas dan perak tak boleh. Sebarang alat. Alat menulis pen, emas perak tak boleh. Cawan, cawan tadilah. Penutup minyak wangi ni, penutup ni emas, perak tak boleh. Ataupun bekas ni perak, itu semua dipanggil perkakas. Batang celak, congki gigi, apa lagi, cermin mata, mata, alat nazarah, alat melihat, alat apa saja, kepala paip, mangkuk tandas, tombol pintu, pintu, tingkap, semua. Sebab itu bab ni walaupun tajuknya awani, tapi perbahasan ni sebenarnya lebih, dia nanti perbahasan tu sekali lagi dibahaskan dalam bab zakat. Jadi sebab itu kalau kita umum, kita sebut haram menggunakan sebarang perkakas berasaskan emas dan perak. Semua adalah mustasna dia. Seterusnya lagi. Dia ada satu kaedah dalam fiqh, tajuk dia ma haruma isti'maluhu harumat ittikhaduhu. Apa dia? Kullu ma haruma isti'maluhu harumat ittikhaduhu. Semua benda yang haram diguna, haram disimpan. Wa kadza ittikhaduhu fil asah. Begitu juga menyimpannya, mengambilnya, menyimpannya. Dia tak guna pun, dia simpan je, tak boleh juga menurut pendapat yang asah. Mukabil asah kata tak haram, dia tak guna, dia taklah haram. Pendapat yang asah kata benda yang haram guna, haram simpan. Jadi pendapat yang asah ni berasaskan kaedah ni lah. Mukabil asah melihat kepada keadaan dia yang tak guna tu. Dia memang tak guna pun. Okey, khalas. Jadi benda ni sebenarnya kita kena buat rajah untuk membahaskan secara umum penggunaan material emas dan perak. Dia ada bahagian dia. Ada yang mana haram untuk perempuan, haram untuk lelaki, harus ke atas perempuan. Ada benda yang mana haram atas perempuan, harus pada lelaki. Ada keadaan yang mana haram atas lelaki dan perempuan. Jadi penggunaan emas dan perak ni dia ada 3 keadaan. Saya sebutkan tadi lah. Jadi kena tahu tu, nak letak bawah tu. Yang mana yang haram atas lelaki dan perempuan. Ni yang kita sedang bincangkan. Lelaki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Jadi sebab itu ketika membicarakan cermin mata ni, dia apa yang mana perempuan boleh pakai emas perak? Sebarang bentuk barang kemas. Sebarang bentuk. Yang dipanggil barang kemas, barang kemas maksudnya barang kemas tubuh, bukan perhiasan rumah, tak boleh. Kalau perhiasan rumah tu perempuan punya, dia nak hias rumah dia pakai emas, tak boleh.
itu dah dipanggil perhiasan luar. Yang dibenarkan perhiasan tubuh, huli, boleh daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yang dipanggil perhiasan. Selagi mana benda tu segi uruh dipanggil perhiasan perempuan, maka boleh. Contohnya daripada atas, mahkota, emas, perak, anting-anting, subang hidung, rantai, gelang, rantai perut, gelang kaki. Cincin kaki ada? Ada? Tak ada, dia bukan perhiasan. Cincin tangan, oh perhiasan. Faham? Selagi mana dia dalam lingkungan perhiasan, maka dia dibenarkan. Faham? Jadi di situlah perbahasan pembangkit cermin mata dan juga jam. Sekarang ni perempuan pakai jam emas. Jadi jam ni perhiasan ke peralatan? Di situ. Cermin mata, dia perhiasan ke perkakas? Di kitab lama dia terjemah alat ni perkakas lah. Perkakas, alat. Jadi cermin mata ni alat ke perkakas ke perhiasan? Kalau jam ni dia boleh dikira sebagai perhiasan. Orang pun sebut aksesori tubuh kan. Aksesori tubuh pakai jam. Jam mahal, jam belian. Maksud dihias pada jam tu. Walaupun maknanya dia punya nombor tu sama je, tapi dihias, dijadikan perhiasan, maka bolehlah perhiasan. Cermin mata. So kalau kita kata cermin mata perhiasan, perempuan tak boleh, perempuan boleh pakai. Kalau cermin mata bukan perhiasan, dia adalah alat nak bagi mata terang, maka apa? Dia adalah haram atas lelaki dan perempuan. So yang mana satu? Dia memang ada setengah kadang cermin mata ni perhiasan. Cuma pakai cermin mata tak ada kantar kan, Ray-Ban apa semua. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa keperluan untuk menerangkan mata. Nazarah tak ada. Tapi dipakai juga. Ataupun cermin mata kantar tu biasa je, tapi dia punya adjust besar kecil, warna tu warna ni kan. Tengoklah apa fatwa dia. Beratnya pada perhiasan ke beratnya pada apa? Perkakas. Jadi di situ dia punya madhab dia. Sebab tu nanti kita akan jumpa ada benda-benda yang ulama khilaf, haram ke tak haram. Jadi punya punca khilaf tu adalah meletakkan dia tu dalam kategori ni lah. Dia ni kira alat ke dikira sebagai perhiasan. Dalam Iqna' pun ada satu surah, iaitu menjadikan dinar tu, maksud kepingan dinar yang emas tu dia jadikan sebagai apa? Rantai punya. Ada kan? Oleh Iqna'. Cuba tengok. Dia kata yang ditebuk ke yang tak ditebuk. Dia akan membezakan hukum. Maksudnya adakah kita buat keadaan dinar tu keluar daripada sifat sebagai dinar, pergi kepada sifat dia barang kemas. Tapi kalau dia masih kekal sifat dia dinar, so dia jadi haram. Kalau dah keluar kepada sehingga menjadi perhiasan, maka hukumnya adalah harus. Jadi asas hukum tu kena faham, barulah kita boleh selesaikan masalah dengan betul.